Perkembangan mutakhir ini semakin meresahkan orang Melayu. Mereka tertanya-tanya, apakah nasib masa depan umat Melayu di tanah air sendiri? Terbangunkah ekonomi Melayu dan Bumi Putra jika apa sahaja usaha untuk membantu mereka dianggap sebagai rasis dan berpilih kasih? Apakah orang Melayu dan Bumi Putra akan mendapat bahagian yang adil dalam pengagihan kekayaan? Wujudkah peluang-peluang ekonomi untuk orang Melayu dan Bumi Putra dalam dunia yang semakin kompetitif? Bagaimana dengan peluang pendidikan untuk anak-anak Melayu dan Bumi Putra? Masihkah boleh mereka bergantung harap pada beasiswa daripada kerajaan? Apakah ada ruang untuk mereka membangunkan potensi diri dalam rancangan pembangunan modal insan negara? Bagaimana pula dengan peluang-peluang pekerjaan untuk mereka? Selain itu, apakah kedudukan istimewa agama Islam akan terus terjamin? Terbelakah agama Islam jika serangan bertubi-tubi kepada institusi Islam berterusan? Terpeliharakah Islam dan kesucian Islam jika parti seperti DAP lebih berpengaruh mentakrifkan Islam? Seterusnya orang Melayu bertanya lagi, akan kekalkah kuasa politik Melayu jika pembangkang terus melakukan serangan demi serangan terhadap institusi Melayu? Mampukah UMNO untuk membela nasib umat Melayu? Mampukah UMNO untuk terus bersuara mewakili mereka seperti dahulu? Mampukah UMNO untuk terus memenuhi harapan orang Melayu? Pertama sekali, berbagai isu cuba dibangkitkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Bila tiba pilihan raya sekali lagi, sudah tentu kad lama isu perkauman dibangkitkan daripada segenap penjuru berbagai isu perkauman. Saya tak boleh jawab semua, tapi saya nak jawab satu untuk menunjukkan saudara betapa sebenar hujah UMNO dan Barisan Nasional ini hujah lapuk dan mudah dipatahkan oleh rakyat Malaysia. Dikumpullah daripada segenap pegawai kerajaan, pensyarah, pelajar sekolah, pelajar universiti, pergi ke tempat membazir duit negara, nama dia BTN, Biro Tata Negara. Maka menyanyilah dia, anak kecil main api, menangis, menggugu-gugu. Dia kabarkan dekat orang, dia bagi tahu dekat semua orang, woi, jaga-jaga, sebab Melayu hilang kuasa dah ni. Sebab apa puncanya? Kerana Pakatan Rakyat tidak bertanding ikut kota kaum. Saudara, saya nak bagi tahu saudara apa sebenarnya maksud kota kaum itu. Pada tahun 2004, UMNO kuat atau tidak? Tidak. 2004 UMNO kuat atau tidak? UMNO kuat, saudara. Batu nisan ada dua, ditinggal keadilan, bukan batu nisan sekotol ditinggalnya. Macam itulah kuatnya UMNO Barisan Nasional. Tapi bila Barisan Nasional kuat, apa jadi dekat jumlah kursi? Nak tengok kuasa politik Melayu, mesti tengok dekat parlimen. Berapa banyak kursi Melayu di parlimen, saudara? Ada 102 orang. Bila pilihan raya 2008, saudara-saudari yang saya mati sekalian, UMNO tak kuat, UMNO mampus, UMNO mencangut, masuk ICU dia. Tapi hakikatnya adakah Melayu terjejas? Mari kita tengok jumlah ahli parlimen Melayu dalam parlimen Malaysia, 107 orang. Macam mana pula, saudara? Kata Melayu hilang kuasa, tapi ahli parlimen Melayu bertambah. Bagaimana ahli parlimen Melayu bertambah? Sebab Pakatan Rakyat tidak bertanding ikut kota kaum. Saya tunjuk dengan saudara supaya jelas, isunya bukan perkauman. Contohnya Parlimen Teluk Kemang. Daripada dulu Dr. Patman Aben jadi Menteri Kesihatan, sampailah last sekali Datuk Soti Naden jadi Menteri Kesihatan. Kursi itu katanya kota parlimen itu kota MIC. Kalau kita nak ikut, kalau kita nak hormat kota kaum, kita mesti letak India. Itu bagus, ikut hormat kota kaum. Selama ni kita pun terperangkap ikut kota kaum. Dia letak MIC, kita letak India. MIC menang, calon India kita keduhum. Macam itulah biasanya. Tetapi persoalan, kalau kita tengok buku daftar pemilih, kaum mana paling tinggi? Kaum Melayu. Tapi kita tak ikut kota kaum. Kita kata, kita turun tanya orang India tahun 2008. Aneh, you betul-betul mesti India kah? You punya calon? Tak. Orang India kata, orang asli ke, Iban ke, Kadazan ke, kami tak kisah. Asalkan dia boleh lawan untuk rakyat, kami sokong, dia tak rasuah. Akhirnya, kita tanya sahabat-sahabat Cina, wahai orang Cina, adakah penting mesti orang Cina? Orang Cina kata, kami tak kisah. Asalkan dia boleh bantu rakyat, kami sokong.
Maka kita letak pada kali itu saudara, calon kita di Negeri Sembilan pada ketika itu, keadilan, letak Kamarul Bahrain, tak ikut Kota Kaum, lawan dengan Soti Naden. Saudari, malam keputusan pilihan raya nak umum 2000, malam tu golap, bukan suasana golap, yang mendengar pun ke kawan kita sama golap. 2000 kawan India ni nak dengar keputusan, diumum keputusan keadilan, calonnya Kamarul kalahkan Soti Naden, calonnya MIC saudara, dengan majoriti 1000 lebih. Orang India boleh bangkit, jerit Makal Sakti, seronok dengar orang India kalah. Makal Sakti! Saudara, kita pecah tembok perkauman. Kita tak bertanding ke Kota Kaum. Tapi sepatutnya yang marah siapa? Yang marah India lah. Ui, habis di Parlimen India. Tapi persoalannya saudara, yang marah siapa? Tiba-tiba Melayu. Melayu UMNO, makcik wanita UMNO menangis tepi gigi pantai Podison. Saya pun tanya, makcik apalah menangis ni makcik? Pakcik mati ke petang tadi? Kan? Tak ada. Ni lagi besar punya kes. Apa jadi? Habis ketuanan Melayu. Channel alih habis. Ni kalah Soti Naden. Siapalah nak bela Melayu besok kan? Terus lagi yang saya mati sekalian, rakyat mudah faham. Bandar Tun Razak, kita hantar, kalau ikut Kota Kaum nak lawan MCA mesti orang Cina. Tapi persoalannya, kita bukan hantar Tan Sri Khalid ni sebab dia Tan Sri atau sebab dia Melayu. Sebab kita memerlukan ada seorang orang cerdik ekonomi dalam Parlimen Malaysia. Lantas kita hantar Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid menang, tewaskan calon MCA. Cina MCA, dia pun seronok tengok MCA kalah. Dia kata ini baruah rasuah, patut kalah, dia kata. Cina seronok tengok calon Cina kalah. Orang UMNO, flat Bandar Tun Razak, nak terjun bangunan bunuh diri. Lah punca ni, golap masa depan Melayu, brother. Kata, macam mana boleh golap? Dia kalah Cina MCA, menang pula Tan Sri Khalid. Siapa nak bela Melayu? Habis Tan Sri Khalid tu tak Melayu, tak dia jauh. Saya yang saya mati sekalian. Sama juga di Kuantan. Fuzia Saleh tewaskan siapa dia? Fuad Kiau, Menteri Cina MCA. Dr. Siti Mariah, kawasannya memang banyak orang India. Kita letak Dr. Siti Mariah bukan sebab dia Siti Mariah namanya, sebab dia kompeten, dia layak. Jadi berlawan dengan ketua wanita MIC. Orang India sendiri memilih saudara, dia ambil bendera PAS tu, sokong seronok, letak dekat kuil, sama berkibar kain Tok Sami dengan kain bendera PAS tu laju kan. Seronok orang India seronok tengok MIC kalah. Dalam keadaan saudara, kita boleh tambah ahli Parlimen Melayu yang patutnya menangis, yang banyak hilang kursi adalah orang India, yang banyak hilang wakil kalau ikut Kota Kaum adalah orang Cina. Cina tak kisah, India tak kisah, tapi tiba-tiba Melayu dibodohkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, menangis sebab apa? Hilang kuasa. Hilang kuasa apa? Ahli Parlimen Melayu bertambah. Saudara, ini membuktikan kalau UMNO lemah, mampus sekalipun, ia tidak ada kena-mengena dengan kuasa politik Melayu. Dalam Parlimen kita ada 222 kursi. Ini yang saya tak sempat nak jelaskan tadi. Atas hujah bahawa dan dakwaan bahawa Melayu ini akan hilang, atau Melayu akan lemah, atau kuasa Melayu akan terakis kalau lepas terus bersama dengan DAP. Ini suatu dakwaan yang mereka lancarkan. Baik, saya ingin menyatakan secara fakta. Dalam Parlimen ada 272 kursi. Dan kalau mengikut tahun 2008, DAP hanya bertanding hanya 35 kursi daripada 222 kursi. Dan hari ini dia menang, pada waktu itu dia menang 28. Sekarang dia ada 29. Kerana dia menang baru ini di Sibu. Jadi oleh itu di sinilah saya ingin menyatakan, kalaulah DAP, andainya DAP dalam tahun 2008 bertanding 35, andailah dia menang semua, dia masih tidak boleh perintah negara ini hanya 35 kursi. Jadi di mana hujah UMNO yang mengatakan bahawa kalau DAP ini menjadi ancaman besar kepada Melayu? Sebab DAP pun faham bahawa teras negara ini, teras lembaga itu mestilah dipegang oleh orang Melayu. Ini DAP faham. Dan dengan jumlah kursi yang dia bertanding itu pun tidak memungkinkan mereka akan jadi ancaman kepada Melayu dalam Parlimen. Dan saya ingin menyatakan, melanjutkan lagi bahawa PAS hari ini ada 23 kursi.
ya. PKR 31. Ada 5 yang melompat. Sekarang dia tinggal 26. Tetapi kursi Melayu dalam PKR masih ada lagi 17. Dan kursi PAS 23. Maknanya sekarang ni kita ada 40 kursi Melayu dalam parlimen. UMNO cuma ada 78 kursi dalam parlimen pada hari ini. 78 kursi sahaja. Oleh itu kalau PAS dengan UMNO, PAS dan PKR, kita bertanding di atas premis yang sama dan status quo yang sama. Dan kalau sekarang ini pun kalau kita dapat 40 kursi, sekarang kita dapat 40 kursi, jadi kalau UMNO 78, kita hanya lebih kurang, majoriti kita perlu hanya lebih kurang, kita perlu 30 saja lagi. Jadi kalau 30, kalau kita dapat, kalau kita rayu besok pada kursi-kursi Melayu yang lain dalam negara kita ini, beri kepada PAS, makna kuasa Melayu itu akan terjamin dalam parlimen. Terengganu menang, Hulu Terengganu menang besok, Dongun menang, Besut menang, Setiu menang, Johor boleh beri sikit, kita menang di Pahang, kursi-kursi Melayu ini, kita mengalahkan UMNO, bermakna bila bertambahnya kursi Melayu ini, maka akan menjadi kukuh kursi-kursi Melayu dalam parlimen. Jadi tidak benar sama sekali bahawa bila PAS berkawan dengan DAP ini, akan terakhirnya kuasa Melayu dalam parlimen, sedangkan hanya DAP hanya bertanding tidak lebih daripada 35 kursi dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau dia menang semua pun andainya 35 kursi ini, maka dia tidak akan menyebabkan berlakunya sebarang penghakisan dari kuasa Melayu dalam parlimen. Oleh itu orang Melayu kerendakkan Pakatan Rakyat ini, kuasa Melayunya terjamin, maka saya rayu undilah kepada calon-calon PAS dan PKR besok, dan bila kita dapat menambahkan kursi Melayu ini, yang hanya setakat ini saya rasa kita perlu hanya 30 kursi saja lagi, maka tak ada masalah untuk kita memperkukuhkan kursi Melayu dalam parlimen. Jadi tidak benar sama sekali apa yang dikatakan ataupun dakwah UMNO ini yang mengatakan bahawa bila PAS berkawan dengan DAP ini akan kurangnya ataupun lemahnya kuasa Melayu dalam parlimen.